forget to subscribe my channel Hang Dok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawamer tentang isu apa? SPRM sahkan siasat daim atas dakwa rasuah pengembang wang haram. Saya baca detail sedikit. SPRM mengesahkan penyertaan Menara Ilham di Kuala Lumpur baru-baru ini berkaitan siasatan atas dakwa rasuah dan pengembang wang haram terhadap bekas Menteri Kewangan itu Daim Zainuddin. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Kawamer. Di akhir kita komen macam biasa. Jadi katanya bekas Menteri Kewangan Tun Zainuddin sahkan akan disiasat berhubung dakwa rasuah dan pengubahan wang haram oleh SPRM. Ramai pemerhati politik memerhatikan kaitan kes serta dakwaan terhadap Daim dan siapa yang akan berheret dalam siasatan tersebut. Ini berikutan satu siasatan yang telah dibuka berkaitan dengan pengambil alihan saham membabitkan dua syarikat tersenarai berjumlah 2.34 bilion. Jadi siasat tersebut turut membabitkan pengambil alihan saham Renong Berhad sebanyak 32.6%, ikuti oleh UEM Group dan penyertaan Menara Ilham. Menara Ilham pernah menjadi tempat pertemuan Majlis Penasihat Kerajaan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Tun Daim ketika itu mengetui Majlis Penasihat Kerajaan atau dikenali sebagai Council of Elders bersama-sama dengan bekas Governor Bank Negara Zeti Abdul Aziz dan Jutawan Gula Robert Kwok. Bagaimanapun SPRM mengesahkan operasi serta aktiviti harian dalam bangunan tersebut berjalan seperti biasa tanpa halangan. Saudara saya Tio Omar nampaknya agak keras. Elok saya baca, dia kata tindakan penyiasatan ke atas pesalah jenayah di negara ini dalam kalangan orang tertentu, VIP yang memegang kuasa sungguh lambat dilakukan katanya. Kerana ini seolah-olah penjenayah rasuah penyalahguna kuasa dan wang rakyat terselamat selagi mereka berkuasa. Jadi katanya kuasa menjadi benteng kebal melindungi mereka. Jadi sesuatu tindakan hatta hanya siasatan baru dilakukan selepas mereka tidak berkuasa dan apabila kepimpinan negara berubah. Jadi katanya contohnya sekarang ni bagaimana SPRM melakukan tindakan mula menyiasat mantan Menteri Kewangan Datuk Tun Daim Zainuddin yang menghadapi tuduhan dan sebagainya. Jadi jika dihitung pada tarikh laporan rasuah dan salah guna kuasa itu, yang itu mula didedahkan. Saya akan baca nanti laporan polis yang dibuat oleh Datuk Anwar Ibrahim itu pada tahun 1999. Datuk Seri Anwar mendedahkan segala butiran dalam mahkamah semasa perbicaraan terhadapnya. Kemudian maklumat itu dilaporkan kepada pihak polis untuk siasatan pada 30 Julai 1999. Jadi ketika secara 24 tahun lamanya laporan itu buat, baru sekarang bila Datuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri diangkat untuk disiasat. Jadi sebenarnya pendedahan tersebut dilakukan oleh Datuk Anwar Ibrahim semasa beliau dalam UMNO, menerusi Perhimpunan Agung UMNO, kata saudara saya Tio Omar, tetapi tiada diendahkan. Sebaliknya dengan pendedahan itu juga menyebabkan beliau tidak disenangi dan akhirnya tersingkir dari UMNO pada tahun 1998. Jadi kata saya Tio Omar, sikap tidak endah Dr. Mahathir ke atas pendedahan Anwar itu disifatkan oleh sebagai bekas PM itu sebagai pelindung kepada mereka yang melakukan kebejatan rasuah. Ini keadaan saya. Dan saya melihat juga dari segi analisa politik hari ini saya. Analisa politik yang banyak teman-teman mengatakan pada saya, dan mereka berkata selalunya kekuatan wang akan mengalahkan kekuatan politik kerana kuasa boleh dibeli oleh wang. Jadi apabila kedudukan, katanya bila kedudukan orang macam Tun Daim, Mahathir mula diancam dan digeledah, sudah tentulah beliau akan memberikan tentangan balas. Jadi sebab itu katanya hilang separuh kekayaan mereka pun sanggup daripada mereka mengalami kehilangan semua. Jadi selama hari ini kata catatan kepada saya, Dr. Mahathir dan Tun Daim tidak begitu peduli Dr. Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Serangan ke atas Dr. Anwar hanyalah peringatan dan amaran untuk menunjukkan bahawa kedua mereka masih berkuasa dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Jadi jangkaan ramai, Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan bakal menghadapi tentangan yang dahsyat selepas ini kerana beliau telah pun mula berani menyentuh dua tokoh hebat ini. Dan pastinya saya katakan peperangan politik sudah pun bermula. Jadi ramai merasakan
dan berfikir apakah kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terancam selepas ini apabila beliau mula bertindak terhadap Dr. Mahathir dan Tun Daim. Jadi artinya gendang perang telah dimulakan. Itu gambarnya. Tapi sebagaimana saya janji, saya nak membaca tentang laporan polis. Ini laporan polis ini dibuat pada tahun 1999, saya. Itu pada 14 April. Elok kita hayati sebab benda ini dah tersiar di banyak media sosial dan sebagainya. Tapi untuk teman-teman saya, laporan polis ini iaitu dibuat di Balai Polis Tun HS Lee pada 14 April. Katanya, tatkala memberikan kenyataan di mahkamah, ini kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, saya telah merujuk kepada beberapa perlakuan rasuah besar oleh pemimpin-pemimpin negara. Saya juga telah merujuk pada surat-surat dari 3 tokoh korporat yang ditujukan kepada Tun Daim Zainuddin ketika itu Menteri Kewangan yang membuktikan dengan jelas beliau ada menerima wang tunai dan saham berjumlah ratusan juta ringgit. Jadi Perdana Menteri dan Dr. Mahathir bukan sekadar menghalang tindakan, bahkan terus melindungi rasuah yang dilakukan. Kerana sejak beliau menjadi Menteri Kewangan buat pertama kalinya, malah sehingga kini saya difahamkan tidak ada siasatan oleh pihak polis atau Badan Pencegah Rasuah. Dengan ini saya sertakan dokumen sah bagi membuktikan rasuah iaitu 3 pucuk surat yang masing-masing ditulis oleh Tan Sri Halim Saad, Tan Sri Tajudin Ramli dan Tan Sri Wan Azmi Hamzah. Tan Sri Halim dalam surat bertarikh 30 April 1990 menyatakan beliau memegang sebagai pemegang amanah sebanyak 52,208,500 saham dalam Faber Merlin. Waktu itu harga sesahamlah RM1 dan 130 juta saham Renong Berhad yang pada harga 50 sen bagi pihak Tun Daim. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut arahan Tun Daim atau penama beliau. Kemudian Tan Sri Tajudin pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 24 Mei 1990 mengesahkan bahawa beliau memegang secara amanah bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 70 juta ringgit. Tan Sri Wan Azmi pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 30 April 1990 mengaku memegang bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 150 juta ringgit. Jadi ini tentunya sebahagian kecil dari perolehan Tun Daim yang juga bertindak bagi pihak Datuk Seri Dr. Mahathir. Saya menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Resort World, syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejurus sebelum meninggalkan Kementerian Kewangan pada tahun 1991. Dengan kaedah demikian, beliau telah menggunakan kedudukannya dalam kerajaan bagi mengambil manfaat bagi dirinya. Bagaimana pula dengan puluhan syarikat lain? Saya yakin bahawa dengan cara demikian, Tun Daim dengan restu Dr. Mahathir telah berjaya mengumpulkan berbilion ringgit. Ini catatan Dr. Seri Anwar Ibrahim saya. Saya juga telah mendapat maklumat bahawa syarikat Hati Budi yang dulunya dikatakan dikuasai UMNO telah diluputkan kepentingan oleh 2 orang penama iaitu Tan Sri Halim Saad dan Datuk Anwar Osman. Alah difahamkan 400 juta saham yang dipegang oleh Datuk Anwar Osman yang disebut sebagai amanah untuk UMNO telah diarah oleh Tun Daim supaya dipindah kepada syarikat United Engineers dan Tan Sri Halim Saad. Apabila saya laporkan masalah tersebut pada Dr. Mahathir dalam tahun 1996, beliau menyatakan bahawa Tun Daim yang akan menguruskannya dan mengarahkan saya supaya jangan mencampuri hal tersebut. Hanya setelah saya mendedahkan maklumat tersebut, maka Tun Daim segera berdalih mengatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO 1999 baru-baru ini bahawa wang dan saham dari 3 ahli korporat itu adalah untuk UMNO. Nyatalah, bila nampak tersepit, barulah disebut harta yang dikumpul itu hak parti UMNO. Setahu saya, berdasarkan bukti surat dan dari akaun dan maklumat Majlis Tinggi atau Perhimpunan Agung UMNO tidak pernah timbul sama sekali kepentingan parti. Saudara, keduanya selaku Menteri Kewangan menerima sumbangan peribadi beratus-ratus juta adalah rasuah besar dan pecah amanah jenayah. Sekiranya beliau sekarang mendakwa bahawa wang tersebut adalah hak pihak parti, beliau tetap bersalah kerana tidak pernah memberi laporan kepada parti tentang wang tersebut. Hanya apabila saya mendedahkan mengenainya, baru beliau menyebutnya dalam Perhimpunan Agung yang lalu. Jadi saya, ini keadaannya yang disertakan dengan eksibitnya surat daripada Tan Sri Halim Saad, eksibit Tan Sri Tajudin Ramli, eksibit surat Tan Sri Azmi Wan Hamzah. Itu
laporan yang dibuat oleh Seri Anwar Ibrahim pada 30 Julai 1999. Jadi soal sekarang ni, banyak orang bertanya sebagaimana catatan daripada MyTV Online, Kuzairi Kukama daripada MyTV Online, dia bertanya, bila saja Tun Daim disiasat, apakah beliau akan seret sama orang lain? Jadi katanya bekas Menteri Kewangan Tun Zainuddin sahkan akan disiasat berhubung dakwa rasuah dan pengubahan wang haram oleh SPRM. Ramai pemerhati politik memerhatikan kaitan kes serta dakwaan terhadap Daim dan siapa yang akan beliau heret dalam siasatan tersebut. Ini berikutan satu siasatan yang telah dibuka berkaitan dengan pengambil alihan saham membabitkan dua syarikat tersenarai berjumlah 2.34 bilion. Jadi siasat tersebut turut membabitkan pengambil alihan saham Renong Berhad sebanyak 32.6%, ikuti oleh UEM Group dan penyitaan Menara Ilham. Menara Ilham pernah menjadi tempat pertemuan Majlis Penasihat Kerajaan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Tun Daim ketika itu mengetui Majlis Penasihat Kerajaan atau dikenali sebagai Council of Elders bersama-sama dengan bekas Governor Bank Negara Zeti Abdul Aziz dan Jutawan Gula Robert Kwok. Bagaimanapun SPRM mengesahkan operasi serta aktiviti harian dalam bangunan tersebut berjalan seperti biasa tanpa halangan. Ramai menjangkakan, ini tulisan daripada MyTV Online, bahawa Tun Daim akan mengheret Tun Dr. Mahathir dalam siasatan SPRM. Berikutan beliau ada kaitan dengan kabar angin memiliki bank-bank di luar negara. Gandingan Dr. Mahathir dan Dr. Daim seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang melibatkan kewangan. Saudara, dalam MyTV Online juga, saya terkejut hari ini, saudara, bila penulis Bakhtiar Omar dari media sosial MyTV Online mencatatkan spekulasi berkaitan langkah terdesak individu-individu tertentu yang akan menyediakan sokongan, katanya bernilai sampai 50 juta ringgit bagi membeli sokongan ahli parlimen. Terkejut saya, saudara. Menurut sumber MyTV Online, dia kata menurut sumber langkah itu dilakukan untuk menyelamatkan tokoh tertentu. Difahamkan semua ini berikutan siasatan yang dibuat oleh pihak SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia baru-baru ini. Jadi siasatan tersebut melibatkan nama-nama besar dalam politik dan dipercayai turut akan mengheret nama-nama ahli politik lain yang selama ini berjaya mengelakkan dari sebarang siasatan dilakukan terhadap mereka. Dan dipercayai, katanya, sokongan tersebut akan membuat kerajaan sekarang runtuh. Itu katanya, dan kerajaan baru ditubuhkan. Dan hanya selepas kerajaan baru ditubuhkan, barulah tokoh tersebut selamat dari sebarang tindakan undang-undang dan pendakwaan. Saudara, itu catatan daripada MyTV Online. Katanya, walaupun sumber tersebut menyatakan hanya blok kerajaan saja yang ditawarkan sejumlah 50 juta seorang. Sementara di blok yang lain, tidak menerima apa-apa tawaran bagi mengekalkan sokongan kerana diyakini mereka akan kekal bersama. Pula dah. Jadi yang ada dalam Perikatan Nasional tak dapat apa-apa. Yang daripada blok kerajaan sekarang, daripada Parti Keadilan, daripada UMNO, mungkin daripada Amanah, kononnya, mereka inilah akan disogokkan dengan 50 juta ringgit untuk membeli ahli parlimen, beri sokongan kerana ada usaha untuk masih lagi berlaku kerajaan tebuk atap, saya. Ramalan demi lamaran telah pun diwawarkan melalui media sosial oleh beberapa pempengaruh blok pembangkang bahawa kerajaan sekarang akan dijatuhkan pada hujung tahun ini. Saya dah sebut semalam, saya tak akan berlaku benda begitu. Jadi ini menguatkan lagi spekulasi tawaran berjumlah 50 juta memang wujud dan kini sudah diaktifkan secara menerusi rundingan sulit. Kini terpulanglah kepada ahli parlimen selama 22 orang itu untuk menentukan perjalanan politik, perjalanan ekonomi, sahsiah serta kebajikan rakyat selepas mandat PRU 15 diberikan. Jika masih dengan ada cara menebuk atap atau cara menawarkan sejumlah wang bagi mendapatkan sokongan, maka tidak lama lagi Malaysia akan senasib dengan negara dunia ketiga jika ini berterusan. Saudara, saya nak menjelaskan soalnya sekarang ni, kalau dilakukan sekarang memang tidak boleh. Kerana dari segi perlembagaan, seseorang Perdana Menteri itu tidak boleh dijatuhkan.
hanya dengan sokongan SD ataupun surat deklarasi hantar pada istana. Benda itu takkan boleh berlaku begitu saja. Tambah-tambah lagi sekarang ni ada akta anti lompat. Dan sebenarnya kalau mengikut perlembagaan, saya nak bagi tahu saya, mengikut perlembagaan, seseorang Perdana Menteri itu boleh digugurkan dari jawatannya pertama sekali kalau dia sendiri nak berhenti. Macam Dr. Mahathir lah, apabila berlaku langkah Sheraton, dia sendiri berundur diri. Yang kedua, apabila dia disahkan oleh pakar perubatan tidak siuman. Ini perlu pengesahan dan sebagainya. Itu pun juga boleh dijatuhkan sebagai Perdana Menteri. Dan yang ketiga, dia cuma boleh dijatuhkan oleh kalangan 222 ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat dalam usul undi tidak percaya. Ini saja saya. Dan Dewan Rakyat hanya akan bersidang pada 24 Februari. Jadi saya kata macam manalah pempengaruh mengatakan kerajaan akan jatuh. Itu bab satu saya. Tapi jangan lupa saya, dulu waktu Datuk Anwar Ibrahim berperang dengan pihak-pihak dalam untuk memerangi rasuah, dia tidak mempunyai sebarang kuasa saya. Beliau waktu itu dia hanya timbalan Perdana Menteri, kuasanya bukan ada pada dia. Tapi hari ini suasana dah berbeza. Suasananya dia hari ini adalah sebagai Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, kalau ada cubaan nak menggugat dan sebagainya, saya rasa tentulah dia akan bertindak. Sebab dia mengatakan bahawa bagi saya lawan tetap lawan. Dia tidak akan lagi I will never surrender. Itu ayat-ayat yang sering disebutkan oleh Datuk Anwar Ibrahim. I will never surrender. Dengan keadaan sekarang ni saya, kalaulah ada di kalangan ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli parlimen yang cuba menerima sogokan, ini bagi saya mendedahkan mereka dengan suasana yang cukup bahaya. Kerana kalaupun mereka menerima, ingat SPRM sedang pun membuka laluan, mengakses harta mereka dan mengetahui aliran kewangan, dan jika itu berlaku, maka mereka juga boleh harta mereka boleh disita ataupun dijatuhkan hukuman di bawah anti money laundering. Sebab itu saya tidak yakin, walaupun kenyataan daripada MyTV Online itu mengatakan bahawa 50 juta dipersediakan. Bukan sikit saudara. Kalau wang 50 juta tiba-tiba masuk dalam akaun, saya kata bank negara tentulah akan ada alarming sistem di bank negara kita ni. Kalau saudara masuk dalam bank saudara 20,000 pun bank negara sudah dapat pengetahuan. Apatah lagi ni sampai berjuta-juta saudara. Saya nampak benda begini tidak ada logikanya, tapi berkemungkinan itu ada. Kerana orang yang dalam keadaan sekarang ni mereka berusaha sedaya mungkin. Sebab itu kata Cik Awang, Perdana Menteri sekarang ni PMX atapnya konkret. Susah nak ditebuk. Dah lama lah. Kata orang Terengganu, tengok tebuk atap. Jadi keadaan saya. Dan begitu juga apabila kenyataan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Datuk Abang Jo, dia dengan jelas mengatakan Sarawak tidak akan sama sekali bersama dengan mana-mana pihak untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Bukan menjatuhkan kerajaan, pimpinan kerajaan saja. Kalau kita sebut kerajaan, salah saja, treasons. Begitu juga Ketua Menteri Sabah dan pimpinan ahli parlimen, UPKO pun semalam buat kenyataan. Mereka, Iwan mengatakan mereka tidak akan sama-sama sekali boleh dibeli untuk menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sebarang usaha untuk melakukan usul undi tak percaya dan sebagainya. UMNO, saya nak bagi tahu terang, UMNO cuma ada 26 kursi saja. Daripada 26 kursi, 13 sudah pun berada dalam kerajaan. Kalau mereka nak mau ikut terperangkap, orang boleh beli dengan 50 juta, bagi saya gila apa benda ni, nak cari penyakit. Kamu dah sekarang ni relax, dah jadi menteri, jadi timbalan menteri, malahan ada yang jadi pengurusi JLC dan sebagainya. Jadi saya nampak maksimum pun dari segi UMNO, paling tinggi pun daripada 26, kalau tolak pun paling tinggi, katalah 16 orang lah katakan. Tinggal 10 orang. Saya tak nampak yang 10 orang ini boleh dibeli begitu saja, melainkan ada unsur-unsur amarah, tak setuju. Itu memang kita tahulah saudara, sebab waktu awal penubuhan kerajaan ini ada juga ahli UMNO yang cuba beralih angin dengan Perikatan Nasional. Tapi kalau ada sogokan,
Ini mendedahkan mereka dalam keadaan lebih bahaya lagi. Sebab itu apa yang dicatatkan oleh Malaysia Online itu, saya cuma mendedahkan tulisan saudara Bakhtiar Omar. Cuma saya merasakan sukar untuk diyakini boleh berlaku. Tambah lagi kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dia sebagai Perdana Menteri. Ini dia mempunyai segala dia punya rangkaiannya. Bila berlaku saja sebarang usaha, pasti akan dapat dikesan. Kalau nak beli pun saudara, dia kena cari sekurang-kurangnya. Sekarang ni mereka cuma ada lebih kurang 74.5, 69. 69 dia kena cari sekurang-kurangnya 112. 112 dia kena cari lebih kurang 43. Kalau nak cari 43 orang ahli parlimen yang nak dibeli, kalau dengan nilai 50 juta, artinya 2 bilion. Benar saudara, dalam untuk mengejar kuasa, orang sanggup melakukan berapa banyak pun wang. Tetapi kalau jumlah sebegitu, apakah Bank Negara akan mendiam diri? Apakah SPRM akan berdiam diri? Apakah polis akan berdiam diri? Kerana semua itu termaktub di bawah, kalau AMLA, anti money laundering, pihak polis akan menyiasat. Kalau dari segi korupsi, SPRM akan menyiasat. Kalau wang itu dipindahkan, diletakkan dalam mana-mana, dalam akaun, pastilah Bank Negara akan tahu. Sebab itu saya mengatakan apa yang ditulis tentang kononnya pembelian 50 juta untuk setiap wali parlimen itu saya rasa sukar untuk dilakukan. Tapi bagaimanapun, pempengaruh begitu hebat. Mengatakan saban malam, PMX akan jatuh. Itulah rakit mereka. Tapi saya nampak tang mana jatuhnya. Di mana letaknya kejatuhan itu, sedangkan daripada kerajaan perpaduan ini, okey, parti-parti yang berada, 18 buah parti yang bernaung di bawah kerajaan perpaduan ini, mereka jitu. UMNO okeylah, saya kata mungkin dalam 7-8 orang. Saya itu maksimanya. Yang lain tu tak mungkin. Malahan 7-8 orang ni pun kalau mereka terlibat untuk menyeberang, memang kata mereka di segi bawah akta anti lompat boleh membuat sokongan di Dewan Rakyat. Tak ada masalah. Sokonglah, tetapi mereka akan dikejar nanti. Dari mana anda dapat, dari mana dapat duit, akaun anda bagaimana. Ini kena fikir-fikirlah. Fikir-fikirlah sendiri. Sebab saya katakan sekali lagi, dulu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim memerangi agaman rasuah ini dalam usaha beliau, itu reformasinya, beliau tidak punya kuasa. Tapi hari ini kuasa sepenuhnya berada di tangan beliau. Jangan main-main. Sebab itu hari ini pun saya melihat juga kenyataan Dr. Mahathir. Dia mengatakan bahawa siasatlah juga mana-mana tun pun. Walaupun mereka pangkat tun pun boleh disiasat. Kalau salah, bawalah ke muka pengadilan. Kalau salah juga, boleh disebat. Saya tahu itu cynical. Itu sentuhan kata-kata yang mungkin merajuk atau cakap orang tua. Tetapi bagi saya merasakan apa yang diwar-warkan selama hari ini, saya rasa tidak akan menjadi realiti. Dan nak tunggu lagi, kena tunggu bulan Februari lah. Untuk ujung tahun ni satu benda yang impossible. Tidak mungkin boleh berlaku hanya dengan SD, Perdana Menteri boleh jatuh. Zaman sudah berubah. Sarah? Kita komen saya baca detail sedikit lagi. Ketua SPRM Azam Baki dipetik utusan Malaysia mengesahkan perkara itu tetapi enggan memberikan butiran lanjut mengenai kes tersebut. Apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak sah alih, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Itulah apa yang berlaku dalam kes ini. Kami menggunakan kuasa diperuntuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenaan. Kita tuan, nampaknya isu makin panas. So, kita akan tunggu dan lihat apa akan terjadi seterusnya. Tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.